Pertuduhan ini adalah pertuduhan yang kita semua tahu bermotifkan politik untuk menyekat kebebasan bersuara. Sebab Muhammad Azri bin Wan Deris, tetapi lebih dikenali sebagai Sir Azri, telah pun dituduh di Mahkamah Session Cyber Jenayah Kuala Lumpur atas satu pertuduhan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Akta Hasutan 1948. Pertuduhan adalah terhadap apa yang didakwa, diucapkan dan dinyatakan oleh Sir Azri, dan transkrip telah pun disediakan. Ianya berkaitan dengan kenyataan Sir Azri bahawa kerajaan hari ini merupakan kerajaan yang pro kepada Israel, pro kepada negara barat dan juga meletakkan Malaysia dalam keadaan yang berbahaya kerana kerajaan ini dipimpin oleh seorang yang tidak mempunyai akhlak moral. So, mahkamah telah pun mendengar permohonan jaminan yang dibuat oleh pihak pendakwa raya adalah sebanyak RM10,000. Kita telah pun mohon budi bicara mahkamah untuk mengurangkan. Jaminan telah ditetapkan pada harga RM7,000. Saya rasa semua dah tahu itu. Tetapi yang lebih penting dan peliknya adalah apabila ada permohonan untuk satu gag order supaya tidak boleh komen mengenai apa yang dinyatakan oleh Sir Azri tersebut, kita telah pun bantah kerana di Malaysia ini rakyat mempunyai hak untuk bersuara, rakyat mempunyai hak untuk mengkritik selagi mana ianya berlandaskan kepada undang-undang. Satu saja komen saya sebelum saya hantar kepada rakan-rakan saya yang lain. Rakyat Malaysia semua, Sir Azri sentiasa menyatakan bahawa kita mempunyai hak untuk bersuara. Demokrasi itu membenarkan kita untuk mengkritik kerajaan. Tetapi saranan saya kepada kerajaan hari ini, di manakah janji anda untuk sebenarnya memansuhkan Akta Hasutan 1948? Dan Akta Hasutan 1948 ini digunakan terhadap pengkritik kerajaan yang mengkritik tindakan Perdana Menteri hari ini, di mana Perdana Menteri ini jugalah yang telah menyatakan dengan jelas dalam manifesto parti beliau bahawa Akta Hasutan ini akan dimansuhkan. Tetapi hari ini terbukti ianya masih diguna pakai. Kita akan ke mahkamah 5 hari bulan Februari 2024 untuk sebutan semula kes dan juga untuk dokumen-dokumen pertuduhan ini diberikan. Tapi yang paling penting sekali, hak kebebasan bersuara menurut lunas undang-undang itu akan sentiasa dipertahankan. Pertuduhan ini adalah pertuduhan yang kita semua tahu bermotifkan politik untuk menyekat kebebasan bersuara. Sebab pertuduhan ini adalah pertuduhan yang mana diletakkan di bawah Akta Hasutan, yang mana selama ini inilah yang dilakukan oleh Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk memangsuhkan Akta Hasutan. Malah tempoh hari pun beliau sendiri mengatakan bahawa Akta Hasutan ini hanya terkait dengan mana-mana yang mengaitkan institusi gaji-gaji Melayu. Tapi hari ini saya dituduh di bawah Akta Hasutan yang mana membuat satu kenyataan bahawa Perdana Menteri mempunyai hubungan dengan Israel dan juga Amerika. Pada saya, ini satulah untuk menghentikan saya daripada bersuara, seperti mana yang tadi Pegawai Rafiq bagi tahu, pendakwa raya meminta untuk saya berhenti daripada bercakap soal ini. Kita hari ini kena bercakap soal kebenaran kerana telah dibuktikan sepanjang setahun pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, termasuklah yang terbaru apabila Israel menyerang Palestin. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak berani mengecam Israel. Malah di dalam parlimen pun beliau tidak membenarkan untuk mengeluarkan kenyataan Israel Zionis. Malah usul daripada pihak pembangkang untuk mengecam Israel juga ditolak oleh Speaker Dewan. Jadi ini satu perkara yang rakyat kena sedar bahawa kita juga nak tahu hubung kait Perdana Menteri dan juga Israel dan negara barat. Apapun saya akur dengan keputusan hari ini RM7,000 jamin walaupun denda itu RM5,000, dan kita akan jumpalah 5 bulan ini. Saya siap sedia untuk tampil ke mahkamah dengan membawa segala macam bukti dan saksi-saksi bagi menunjukkan kepada rakyat, kepada dunia bahawa Perdana Menteri ini adalah pro kepada Israel dan juga Amerika. Kalau ikutkan dengan hari ini pertuduhan, berapa lagi pertuduhan yang Cik Azri berikan? Tak ada, satu ni saja. Saya dah di soal siasat semua sekali ada 12 kes sepanjang dalam masa daripada bulan Jun sampai hari ini ada 12 siasatan pihak polis di fail Bukit Aman ke atas saya lah. Tapi inilah pertuduhan yang kali pertama lah.
Yang mana pertuduhan yang mengaitkan Perdana Menteri proksi kepada Israel dan juga Amerika. Itu saja. Baik. Terima kasih. Rakan media, terima kasih banyak. Thank you so much. Ya betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara, jangan sampai bangsaku tiada negara.